Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang proses kejadian hujan menurut Al-Quran dan sains. Okay, so next kita akan bercakap tentang pengenalan. First kali, pengenalan ni, apa yang Tira jumpa dalam pengenalan yang Tira buat adalah apa itu hujan. Okay, so hujan sebenarnya adalah satu fenomena yang sering berlaku tidak mengira masa dan musim. Contohnya kalau di pantai timur sekarang adalah musim dipanggil musim tengkujuh, musim hujan. So sekarang hari ini satu hari asyik hujan je. Okey. Setiap kali hujan turun, setiap masyarakat akan mempunyai pelbagai pendapat masing-masing. So, dekat sini poin dia adalah penerimaan masyarakat tentang berkaitan dengan hujan. Kerana pendapat manusia ni ada dua tau. Dua. Satu yang suka, satu lagi adalah yang tidak suka. Bagi mereka yang suka ni, mereka menganggap hujan ni adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rezeki yang diturunkan. Tapi bagi mereka yang tidak suka akan hujan, mereka akan menganggap hujan ni sebagai bala yang menimpa mereka kerana mereka menganggap apabila hujan turun, semua pekerjaan yang ingin mereka lakukan akan terbantut. Contohnya, kain tidak dapat dijemur dan kain tak akan kering. Susah untuk kering, satu. Yang kedua, berlaku bencana-bencana yang menyebabkan kemusnahan seperti banjir atau ribut-ribut atau ribut yang menyebabkan rosaknya atap, bumbung apa semua. Lepas tu, selain itu, para nelayan juga akan mula risau. Mereka akan kehilangan sumber pendapatan kerana tidak dapat turun lagi ke laut akibat ombak yang besar dan laut yang bergelora. Malah, bagi mereka yang bersyukur dengan nikmat hujan, turunnya hujan ni, mereka akan merasa hujan tu adalah suatu pemberian rezeki yang tidak terduga daripada Tuhan. Contohnya di kawasan-kawasan luar negeri seperti Selangor, bagi mereka hujan adalah waktu yang paling terbaik untuk mereka menadah air kerana mereka mengalami pencemaran air yang terlalu teruk. So, itu memberi rezeki kepada mereka. Malah kepada pekebun-pekebun, mereka juga dapat menjimatkan penggunaan air dalam proses untuk menjiruskan tanaman-tanaman mereka kerana mereka dapat menggunakan air hujan sebagai sumber untuk menjirus tanaman mereka tanpa mengeluarkan satu sen air pun. So, terdapat banyak surah-surah yang menjelaskan tentang hujan. Salah satunya adalah Al-Araf, Al-Baqarah, An-Na'am dan surah Ibrahim. Dalam paling banyak yang diterangkan tentang hujan dalam surah Al-Baqarah lah berdasarkan pencarian Tirah dalam kertas kerja Tirah sebelum ini. So, untuk pengenalan tu, dalam pengenalan tu juga Tirah juga menyatakan bahawa kita sepatutnya merasa bersyukur dan jangan pernah mengeluh dengan setiap benda yang ditakdirkan berlaku kepada kita kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya kan. Contohnya hujan turun, berlaku banjir apa semua, mungkin ada hikmahnya dari situ. Tuhan nak menyedarkan kita bahawa rezeki tu akan datang tak mengira masa. Jangan pernah menganggap apa yang berlaku itu sebagai bala. Contohnya, bila berlaku banjir, memang berlaku banyak kerosakan, tetapi dari situ kita akan mula belajar tentang erti kehidupan masyarakat yang tidak mempunyai serba cukup seperti kita. Contohnya, kita semasa banjir kita terpaksa catu makanan. Sedangkan ada lagi masyarakat lain yang sudah lama terpaksa catu makanan. So, dari situ kita akan mula bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah. So, setakat tu saja untuk pengenalan, okay? Okay, so next tentang kajian literatur. Okay, kajian literatur ni Tira nyatakan dalam ni adalah fakta-fakta kejadian hujan menurut pandangan Islam dan sains juga dua-dua. So, dekat sini dia catatkan kelajuan purata hujan boleh mencapai sehingga 30 km per jam. Namun secara amnya kadar kelajuan hujan lebih rendah daripada itu. Selain itu,
Jumlah air hujan yang tersejak pada setiap 1 saat adalah 16 juta tan air daripada permukaan bumi. Dia tersejak daripada permukaan bumi adalah 16 juta tan dan yang jatuh ke bawah kembali 16 juta tan juga. So, if korang okay, cuba fikir. Yang naik adalah 16 juta tan, yang turun adalah 16 juta tan. Maknanya satu titis air hujan pun tak akan hilang ke mana-mana. So, menakjubkan kan? Okay, fakta yang terakhir juga, wilayah di bumi ini yang menerima taburan hujan hampir setiap tahun adalah wilayah Hawaii. Dia menerima hujan 350 hari setahun. Kita ada setahun adalah 356 hari. So, maknanya 6 hari sahaja dekat Hawaii yang tidak akan berlaku hujan. So, kita patut bersyukur tau. Sebab kita duduk kat Malaysia. Hujan tu jarang-jarang. So, kita boleh jemur kain. Boleh pastikan kain kita dikeringkan dengan elok lah. Dekat Hawaii 350 hari asyik hujan je. So, menyakitkan nak duduk dalam hujan sejuk. Menjadi satu kesalahan bila mana kita sering diberitahu hujan akan menyebabkan banjir. Akibatnya, kita akan merasa bahawa hujan yang diturunkan itu sebagai suatu bahala dan kita mengeluh dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, sama ada secara sedar atau tidak. So, di situ kita telah tergolong dalam golongan manusia yang kufur nikmat. Kufur nikmat, ya guys. So, tengoklah diri kita hari ini, ya. Okay. Sebagai umat Islam, kita seharusnya sedar bahawa setiap yang terjadi mempunyai faedahnya kepada kita. So, hujan ni banyak faedah dia sebenarnya kalau kita ni berfikiran positif. Contohnya, sekarang kan musim hujan. So, bila ayah kita pergi kerja, so kereta kotor kalau hujan kan. So, kalaulah betul kita yang berfikiran positif dan tak nak mengeluh, tadah air hujan tu dan kita boleh basuh kereta menggunakan air hujan. Kerana air hujan yang turun tu adalah air hujan yang bersih. Jarang nak kita jumpa hujan-hujan asid, hujan-hujan yang kotor lah. Janganlah tadah tempat yang kotor, tadah tempat air hujan di kawasan terbuka. So, air hujan yang turun tu adalah air hujan yang neutral. So, seterusnya, air hujan juga boleh digunakan untuk buat siram pokok bunga, basuh kereta, apa lagi boleh juga jadikan macam-macam lah. Selain itu, kita juga boleh ubah persepsi kita dengan tidak menyalahkan hujan. Contohnya dah tahu hari hujan dan nampak langit gelap. Kita tahu sebelum hujan langit akan gelap. Jaranglah hujan tiba-tiba dengan penuh matahari menyinari. Jarang sangat-sangat. So, dah tahu langit gelap, bawa payung, bawa baju hujan. Apa guna penciptaan baju hujan dan payung kalau kita tak boleh nak gunakan kan? Okay, so dari situ kita tak boleh nak salahkan Allah SWT atas nikmat yang dia beri. Kadang-kadang kita mengeluh kerana salah orang, sedangkan kita tak nampak salah kita sendiri. Okey, para ahli telah membahagikan terdapat 8 jenis hujan, antaranya termasuklah hujan orografis, hujan konveksi, hujan konvergen, hujan muson, hujan siklonal, hujan asid, hujan buatan dan hujan meteor. Okey, first adalah hujan orografis ataupun dikenali juga sebagai hujan relief. Hujan ini terjadi apabila udara yang mengandungi wap air telah naik ke puncak pergunungan. Udara yang naik ke puncak pergunungan tu akan mengalami penurunan suhu. Semakin tinggi udara tu naik ke puncak pergunungan, semakin rendah suhunya. Apabila udara tu semakin rendah suhu, dia akan terkondensasi. Lalu hujan akan turun pada lereng-lereng bukit tersebut. Okey, next adalah hujan konveksi. Hujan ini terjadi kerana adanya pemanasan udara di daratan yang menyebabkan proses kondaksi berlaku. Kerana pemanasan ini, udara akan mengembang sehingga mengapung naik ke atas. Udara panas yang naik ke atas tu mengandungi suhu yang lebih tinggi daripada udara-udara lain yang berada di persekitarannya. Pada ketinggian tertentu, suhu air itu akan menurun menyebabkan proses pengembunan berlaku. Pengembunan tersebut telah menghasilkan titik air yang kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan. Okey, untuk hujan konvergen pula ataupun dikenali juga sebagai hujan frontal, ianya biasanya berlaku di kawasan yang beriklim tropika. Hujan ini berlaku kerana adanya pertemuan antara udara panas dengan udara sejuk. Udara panas yang mengandungi ketumpatan yang lebih ringan kerana udara panas kan biasanya mengandungi wap air. So, ketumpatannya lebih ringan. Udara panas ni akan naik ke
udara sejuk dan berlaku pergesekan antara udara panas dengan udara sejuk menyebabkan proses pengembunan berlaku. Lalu lepas proses pengembunan berlaku, hujan pun turun. Okey, untuk hujan kali ni korang memang dah familiar lah, iaitu hujan asid. Hujan asid ni seperti yang korang tahu, ianya berasid dan airnya kotor, sehingga menyebabkan boleh berlaku hakisan terhadap bangunan-bangunan, cat-cat bangunan lah. Okey, hujan ni disebabkan beberapa faktor, iaitu faktor-faktor alam seperti pembakaran terbuka, asap kenderaan, asap-asap kilang, sehingga menyebabkan udara tercemar dan berlakunya hujan asid. Okey, hujan siklon pula terjadi kerana adanya udara yang panas, suhu lingkungan yang tinggi serta angin yang berputar-putar. Biasanya hujan ini berlaku dekat kawasan yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Hal ini disebabkan oleh pertemuan antara angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Okey, hujan muson ni pula berlaku kerana adanya pergerakan semu tahunan matahari dengan garis balik utara dan garis balik selatan. Hujan ni biasanya berlaku dalam kurun waktu tertentu je. Okey, hujan meteor ni berlaku ketika matahari terbenam. Hujan meteor ni menawarkan keindahan lain, yakni fireball. Korang semua tak tahu kan fireball tu apa? Saya pun tak tahu juga. Fireball ni, mengikut nota yang telah saya tulis ni, dia merupakan cahaya yang paling terang dan paling besar yang bergerak antara meteor-meteor lain. Dan cahaya inilah yang dinamakan sebagai fireball. Okey, terakhir sekali adalah hujan buatan. Nama lagi hujan buatan kan mestilah dibuat oleh manusia. Hujan ni dibuat langsung oleh manusia dengan teknik menambahkan curah hujan. Caranya adalah dengan penyemaian awan ataupun dikenali sebagai cloud seeding. Hujan akan menyebabkan awan-awan menggumpal dan disemai sehingga terjadinya efek penurunan hujan. Okey, untuk radio automatik pula, ianya lebih sesuai digunakan dekat kawasan-kawasan pedalaman. Radio automatik juga dikenali sebagai radio reporting rain gauge. Kelebihannya ialah ia sesuai untuk digunakan dekat kawasan pegunungan yang sukar untuk dimasuki untuk mengambil data. Okey, untuk radio automatik pula, ianya lebih sesuai digunakan dekat kawasan-kawasan pedalaman. Radio automatik juga dikenali sebagai radio reporting rain gauge. Kelebihannya ialah ia sesuai untuk digunakan dekat kawasan pegunungan yang sukar untuk dimasuki untuk mengambil data. Okey, akhir sekali adalah radar satelit. Dengan berpandukan kepada konfigurasi, antena dan saiz, radar telah menghantar denyut tenaga elektromagnetik sebagai sorotan. Gelombang ini akan bergerak mengikut laju cahaya. Gelombang ini pula akan dipantulkan oleh awan atau partikel hujan dan kembali ke radar dan akan diterima oleh antena yang sama. Jumlah tenaga ini akan dipaparkan pada layar radar yang dikenali sebagai echo. Seterusnya adalah proses kejadian hujan menurut Islam. Pertama, proses mengangkat awan, menghentikannya dan menguraikannya. Allah Ta'ala telah menjadikan kepanasan matahari dan angin menjadi sebab terangkat uap air dari laut sehingga ke tahap melepasi bukit-bukit. Demikian itu supaya bukit-bukit tidak menghalang peralihan air dari atas laut sehingga ke tengah-tengah benua. Dan supaya bercantum bahagian-bahagian lain membentuk awan. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-18. Terjemahan ayat itu bermaksud, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-18. Allah Ta'ala telah mengangkat uap air dan tidak mengangkat bersamanya garam yang bercampur dengannya dalam laut supaya tidak memudaratkan manusia, haiwan dan tumbuhan. Jika kita minum air tersebut, sedangkan ia masin dan siram tanaman kita, dengannya pasti ia merosakkan tubuh kita dan memusnahkan tanaman dan haiwan. Kedua adalah proses pengumpulan uap air. Awan-awan terbentuk dari uap air yang menggembung di sekeliling butir-butir garam atau partikel-partikel debu di udara. Allah Ta'ala telah menghantar angin yang membawa zarah-zarah debu, tanah, benih-benih tumbuhan
dan semua jenis zarah-zarah yang membentuk awan. Kini kerana air hujan dalam hal ini sangat kecil dengan diameter antara 0.01 dan 0.02 mm. Awan-awan itu bergantungan di udara dan terbentang di langit. Jadi langit ditutupi dengan awan-awan. Ketiga ialah proses pergerakan awan. Terdapat satu ketetapan Tuhan iaitu peralihan air dari permukaan laut ke tengah-tengah benua, dan proses ini dibantu oleh angin yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggerakkan awan. Ayat dalam surah Al-A'raf ayat ke-57 mengkabarkan kita bahawa angin telah menggerakkan awan, dan sesungguhnya ia menggerakkan awan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti bahawa Allah juga telah mengubah kawasan-kawasan yang kering kontang menjadi kawasan pertanian yang sangat subur supaya manusia dapat bercucuk tanam. Selain itu, di sebalik ketetapan kadar angin, ia bergerak mengikut kadar yang telah ditetapkan dan ditepati, di mana kadar kelajuannya amat sesuai untuk peralihan awan dan ia tidak menyebabkan kemusnahan. Allah Ta'ala telah memperlihatkan kita dengan beberapa angin kencang dan puting beliung yang memusnahkan yang mencapai kelajuan sehingga 75 batu sejam. Apabila kelajuan angin mencapai sehingga 200 batu sejam, pasti tiada kehidupan yang wujud di bumi kerana semuanya telah dimusnahkan oleh angin tersebut. Okay, next. Untuk kesimpulan pembentangan kita hari ini adalah hujan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. So, kita haruslah menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kerana setiap titisan air hujan yang turun itu merupakan nikmat yang diberi oleh Allah. Bayangkan dunia tanpa air. Bolehkah kita hidup? Sedangkan dalam badan kita pun memerlukan air untuk melakukan semua proses-proses edaran yang lengkap. So, setiap manusia yang bernyawa, setiap benda hidup yang bernyawa atau tidak bernyawa memerlukan air. Maka haruslah kita sentiasa menghargai nikmat yang diberi oleh Tuhan ini. Malah, terdapat juga dalam sebuah buku yang menyatakan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang dinyatakan dalam atas yang dinyatakan dalam pembentangan oleh kumpulan-kumpulan saya sebelum tu, bahawa untuk mengatur, beliau menyatakan bahawa walaupun manusia mencapai kemajuan yang tertinggi sekali, namun manusia masih tidak dapat melakukan perkara seumpama yang dilakukan oleh Allah. Salah satunya adalah untuk mengatur alam ini. Contohnya untuk melakukan hujan. Macam fakta yang tidak nyatakan dalam kajian literatur di atas tadi, jumlah air yang diserap naik ke awan jatuh sama dengan jumlah air yang jatuh. Okey, so maknanya mungkin manusia akan ada kesilapan, namun tiada kesilapan dalam setiap yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Next. Untuk rumusan kita pada hari ini, pembentangan tirah pada hari ini dengan rakan-rakan tirah. Hikmahnya, musim tengkujuh dan kemarau datang secara bersilih ganti. Setiap musim yang datang tu mempunyai kebaikan dan keburukan masing-masing. Tapi kita haruslah sentiasa berfikir positif dan berusaha untuk sentiasa menghargai setiap nikmat yang diberi oleh Allah, walaupun nikmat itu dianggap mendatangkan kesusahan kepada kita. Sebenarnya tak guys. Sebenarnya setiap yang berlaku tu ada nikmat, hikmahnya. So macam contoh hujan, banyak hikmah hujan sebenarnya kalau kita tengok daripada segi yang positif. Contohnya macam orang yang memerlukan air dapat air. Kita dah sentiasa ada air, so kita tak merasa nikmatnya hujan tu. So kalau orang yang tak ada air, macam kawasan yang panas, kering kontang, bila turunnya hujan, diorang menghargai air sangat-sangat kerana diorang tidak mendapat air secukupnya.